Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita di minggu pertama April dalam Sumber Seminggu bersama saya Alia Azman. Ini berita menggembirakan buat anak Malaysia yang bekerja di Singapura. Setelah 2 tahun tidak dapat pulang ke tanah air akibat penutupan sempadan susulan pandemik COVID-19, kini 1 April menyaksikan perantau akhirnya pulang. Tambak Johor menjadi saksi suasana meriah apabila masing-masing dengan sabar menunggu detik 12 malam 1 April yang menandakan sempadan Singapura Malaysia dibuka secara rasminya. Antara menarik perhatian ialah aksi penunggang motosikal dan kereta yang membunyikan hon menandakan kegembiraan mereka dapat pulang ke Malaysia. Selain itu, aksi pejalan kaki juga mengharukan apabila mereka sanggup berjalan kaki sejauh 1.05 km melintasi sempadan menghala ke arah kompleks imigresen, kastam, kuarantin di bangunan Sultan Iskandar, Johor. Pergerakan merentas sempadan ini dijangka berterusan dengan gelombang paling ramai dijangkakan pada minggu pertama. Sementara itu, Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, sebelum ini dilaporkan berkata, terdapat kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik dari Johor ke Singapura setiap hari sebelum pandemik COVID-19 bermula. Antara isu yang menggemparkan negara minggu ini ialah bekas penyanyi nasyid dan komposer Muhammad Yassin Sulaiman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Petaling Jaya pada Khamis atas dakwaan memiliki dan menanam 17 pokok ganja di kediamannya. Yassin Sulaiman, 47, membuat pengakuan itu ketika pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Norshila Kamaruddin. Penyanyi itu dituduh mengikut Seksyen 6B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 6B dalam -3 Akta yang sama. Yassin didakwa mengedar dadah berbahaya jenis ganja anggaran berat 214 gram ditemui di kondominium Kota Damansara, Petaling Jaya. Jika disabitkan kesalahan, boleh dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan tidak kurang dari 15 sebatan. Tertuduh pada 24 Mac ditahan polis bersama 17 pasu pokok ganja yang dipercayai ditanam sejak 2 bulan lalu dalam serbuan di kediamannya. Polis turut merampas ketulan mampat ganja seberat 214 gram. Manakala ujian saringan kencing terhadap artis itu didapati positif dadah jenis THC. Dari mahkamah, kita terus ke isu yang hangat diperkatakan rakyat Malaysia minggu ini. Pensyarah UiTM hina pelajar golongan B40. Itu tajuk yang tular di media sosial dalam kalangan warga maya hingga mendapat perhatian menteri. Video tersebut mendedahkan pensyarah sedang memarahi pelajarnya yang berada di semester 5 namun masih tidak mempunyai komputer riba bagi tujuan pembelajaran dalam talian. Ayat yang digunakan ketika beliau memarahi pelajar itu mengandungi kata-kata tidak berempati, menyebabkan ramai warga maya marah. Antara ayat yang digunakan ialah meminta kakak pelajar itu menggadaikan gelang emas bagi membeli komputer riba serta menyatakan tidak boleh tinggal bersama golongan B40. Sementara itu, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad berkata, beliau sudah meminta penjelasan dari UiTM sendiri. Susulan itu, Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Janol berkata akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pensyarah kontrak yang mengajar di UiTM Cawangan Sri Iskandar di Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur. Mengulas lanjut, pihaknya kini dalam penelitian termasuk tindakan yang akan diambil terhadap pensyarah berkenaan dan percaya terdapat sedikit kesilapan ketika pensyarah itu memarahi pelajarnya. Adakah yang berhormat Menteri? Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menegaskan tidak timbul isu penjualan aplikasi MySejahtera kepada pihak swasta. Jelasnya, keputusan Jemaah Menteri pada 26 November lalu adalah bertujuan untuk membolehkan pemilikan MySejahtera dipindahkan sepenuhnya daripada Majlis Keselamatan Negara MKN kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dakwaan berkenaan pembayaran yang dibuat berkaitan penggunaan API Google Map di dalam aplikasi tersebut tidak benar
Kerana setakat ini kerajaan masih belum melulus atau membuat apa-apa pembayaran kepada pengendali aplikasi MySejahtera. Justru katanya rundingan yang masih berjalan ketika ini akan diusahakan sebaik mungkin untuk mencapai situasi menang-menang sekaligus memastikan isu ini mencapai kata putus. Tambahnya lagi, kerajaan dan Kementerian Kesihatan akan memastikan apa-apa keputusan berhubung pembayaran akan mengambil kira kepentingan negara dan rakyat. Dalam kenyataan sama, Khairi turut memberi jaminan bahawa segala data yang tersimpan dalam pangkalan data MySejahtera kekal terpelihara dan hanya bertujuan kawalan pandemik oleh KKM sahaja. Beliau berkata demikian ketika menggulung usul khas berkaitan MySejahtera di Dewan Negara pada Khamis. Seterusnya, kita ikuti perkembangan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Ahli-ahli KWSP yang ingin membuat pengeluaran khas boleh berbuat demikian menerusi portal KWSP dan juga melalui aplikasi mudah alih iAccount bermula 1 April dan tamat pada 30 April. KWSP berkata dalam satu kenyataan bahawa akan membuat pembayaran dalam satu bayaran sahaja dengan dikreditkan ke dalam akaun bank simpanan atau semasa ahli. Katanya ahli perlu memastikan akaun bank mereka adalah aktif di bawah nama sendiri. Akaun bersama atau yang didaftarkan di bawah nama syarikat tidak dibenarkan. Semakan status permohonan boleh dibuat bermula 9 April 2022. Perkembangan terbaru ini adalah lanjutan daripada pengumuman KWSP pada 16 Mac lalu yang membenarkan pengeluaran khas pada ahli di bawah umur 55 tahun. Pembayaran akan mula dimasukkan bermula 20 April. Jumlah maksimum boleh dikeluarkan ialah RM10,000 dan minimum RM50. Katanya ahli perlu menggunakan sepenuhnya baki dalam akaun 2 sebelum mengakses akaun 1 mereka dan perlu mengekalkan jumlah minimum sebanyak RM100 dalam akaun mereka. Kita ikuti perkembangan berita politik tanah air. Naib Presiden PKR Tian Chua mengumumkan beliau tidak akan mempertahankan jawatannya atau bertanding sebarang jawatan parti dalam pemilihan Mei ini. Tian berkata sudah sampai masanya untuk beliau berbakti hingga ke akar umbi bagi menguatkan parti dan semua itu boleh dilakukan terus tanpa menerusi jawatan pun. Katanya lagi adalah penting memastikan ahli PKR dan rakyat Malaysia mendapat masa depan yang lebih baik, jadi beliau akan sentiasa mendekati dan berbakti kepada rakyat. Untuk rekod, pembabitan Tian Chua bermula sejak penubuhan parti PKR dan juga antara tokoh reformasi akhir 1990-an. Beliau menjawat jawatan Naib Presiden sejak tahun 2010 dan menjadi ahli Parlimen Batu sejak 2008 sebelum dilarang bertanding pada pilihan raya umum yang lalu. Bagaimanapun, Tian Chua mengesahkan akan mempertahankan jawatannya sebagai Ketua Cabang Batu yang disandangnya sekarang. Dalam perkembangan lain, pemilihan PKR yang akan berlangsung nanti menyaksikan beberapa pemimpin telah menawarkan diri untuk bertanding jawatan Naib Presiden PKR. Antaranya ialah Ketua Wanita PKR Fuziah Saleh dan Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad. Pada penggal 2018 hingga 2021, Naib Presiden selain Tian Chua ialah Nurul Izzah, Zeva Jayakumar dan Rafizi Ramli. Bukan sahaja jawatan Naib Presiden Parti yang menjadi rebutan, jawatan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK turut menjadi tumpuan. Aktivis muda PKR Adam Adli mengesahkan akan bertanding sebagai Ketua AMK dalam pemilihan Parti PKR yang akan berlangsung Mei ini. Adam juga mengumumkan akan bersama-sama Muhammad Kamil Abdul Munim di bawah gabungan seangkatan dengan Kamil menawarkan diri sebagai calon timbalan Ketua AMK. Tambahnya lagi, mereka berharap pemilihan kali ini dapat berlangsung dengan harmoni dan ukhuwah untuk mengukuhkan semula parti dan perjuangan bersama. Menurutnya lagi, AMK perlu menampilkan tenaga paling kuat sebagai tunjang utama perjuangan reformasi sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Sementara itu, bekas Ketua Pemuda PKR Selangor tahun lalu, Najwan Halimi berpendapat Adam Adli mampu melonjakkan semula kegemilangan sayap parti itu yang disifatkannya kini lemah, lesu dan tersisih daripada lanskap politik negara.
Kita beralih kepada berita ekonomi negara. Sapura Energy Berhad yang kini bergelut dengan masalah kewangan mencatat kerugian yang lebih tinggi pada suku keempat. Berakhir pada 31 Januari 2022 berjumlah 6.61 bilion. Menjadikan jumlah kerugian tertinggi iaitu pada 8.9 bilion. Syarikat Perkhidmatan Medan Minyak dan Gas itu meminta kerajaan menyuntik dana bagi menyelamatkan pekerja dan vendor syarikat itu. Antara yang menyokong kuat cadangan tersebut ialah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Bagaimanapun, banyak pihak merasakan tidak wajar untuk kerajaan memberi jaminan. Memandangkan rekod kewangan syarikat petroleum itu sejak sedekad lalu banyak mengundang kontroversi. Antaranya ialah bayaran kepada pengarah eksekutif Sapura yang juga pemegang saham terbesar sebanyak 983 juta dalam pelbagai bentuk bayaran dari tahun 2009 sehingga 2018 ketika Najib menjadi Perdana Menteri. Namun Najib menafikan dakwaan tersebut, sebaliknya menyalahkan Pakatan Harapan di era pemerintahannya yang telah menyuntik sebanyak 2.7 bilion pada tahun 2019. Dalam kenyataan sokongannya, Najib berkata Sapura tidak boleh dibiarkan muflis yang hanya akan memberi kesan buruk kepada pekerjanya serta tiada langsung sebarang manfaat terhadap negara. Setakat ini, kerajaan masih belum memberikan sebarang komen mengenai krisis Sapura Energy ini. Baiklah, kita buka pentas arena minggu ini dengan kabar gembira buat Malaysia apabila berjaya menjadi tuan rumah kejohanan berbasikal trek Asia ATC 2023 yang akan berlangsung di Velodrome Nasional dinilai. Bagaimanapun, tiada tarikh ditetapkan lagi bagi tamasya berkenaan. Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia Datuk Amarjit Singh Gill berkata, kejohanan itu akan membawa mata kelayakan penting untuk Sukan Olimpik Paris 2024. Malahan, perkara itu juga turut memberi kelebihan kepada pelumba basikal trek Datuk Muhammad Azizul Hasmi Awang dan Muhammad Syafri Daud Saharum untuk beraksi di tempat sendiri dan menerima sokongan daripada peminat sukan berkenaan. Kali terakhir Malaysia menjadi tuan rumah ATC ialah pada 2018 di Velodrome Nasional iaitu ketika skuad negara diketuai Muhammad Azizul Hasmi kurang menyelah. Muhammad Azizul Hasmi hanya berjaya meraih pingat perak dalam acara pecut lelaki dan gangsa dalam acara kiring lelaki. Bagaimanapun, The Pocket Rocketman berjaya mencatat rekod pecutan 100 meter di bawah 10 saat buat pertama kali dalam kariernya. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Dua jaringan gol Bruno Fernandes membantu Portugal menumpaskan Macedonia Utara 2-0 sekaligus mara ke Piala Dunia buat kali ke-6 berturut-turut. Cristiano Ronaldo yang diturunkan dalam kesebelasan utama membentuk kombinasi mantap bersama rakan sepasukannya di Manchester United, Fernandes. Gerakan dua pemain itu menghasilkan gol pembukaan tuan rumah pada minit ke-32 selepas Fernandes menyambut hantaran Ronaldo untuk menewaskan penjaga gol lawan Stolj Dimitrivski. Penyerang Liverpool Diogo Jota turut menjadi ancaman besar buat Macedonia. Malah gerakannya kepada Fernandes membolehkan Portugal meledak gol kedua pada minit ke-65. Kemenangan itu bermakna apabila Ronaldo bakal beraksi dalam Piala Dunia buat kali kelima di Qatar November ini. Seterusnya kita soroti berita sensasi dari Hollywood. Dunia hiburan dikejutkan dengan aksi aktor Will Smith menampar aktor Chris Rock di atas pentas anugerah Akademi Oscar ke-94 pada Isnin lalu. Smith bertindak demikian kerana berang Rock mempersenda isterinya, Jada Pinkett Smith, yang botak sebagai pelakon paling sesuai membintangi filem G.I. Jane. Sebagai rekod, Jada botak kerana mengalami masalah kesihatan. Sejurus selepas melakukan tindakan yang mengejutkan khalayak penonton, Smith turun dari pentas dan kembali ke tempat duduknya seraya menjerit ke arah Rock dengan mengeluarkan kata-kata kesat. Namun penonton di rumah tidak mendengar apa yang keluar dari mulut Smith kerana audio disenyapkan.
Bagaimanapun dalam majlis sama, Will Smith kemudiannya memohon maaf secara terbuka kepada penganjur anugerah Akademi setelah diumumkan sebagai pemenang pelakon lelaki terbaik Oscar 2022. Rock dilaporkan tidak akan mengambil tindakan terhadap Smith walaupun Jabatan Polis Las Vegas, LAPD, menggesanya membuat laporan polis. LAPD kemudiannya menyatakan Rock mempunyai masa sehingga 6 bulan untuk memfailkan laporan dan menyaman Smith jika menukar fikirannya. Namun sehari selepas insiden tersebut, Smith akhirnya memohon maaf kepada Rock secara terbuka di laman Instagramnya kerana bertindak di luar batasan. Sumber kini mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak buat umat Islam. Semoga perolehan ke endemik ini memberikan sinar yang lebih baik kepada semua rakyat Malaysia.